Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Ya. Baik, dalam siri keempat ni kita akan membincangkan tajuk iaitu satu teknik belajar yang kita panggil sebagai SQRRR ya. SQRRR. Jadi apakah dia SQRRR? Sebentar lagi kita tengok ya. Baik. Terdapat banyak sebenarnya terdapat banyak formula-formula belajar yang kita boleh rujuk kita boleh baca kadang-kadang kita ikut berbagai bengkel kursus para penceramah memberikan kita berbagai-bagai teknik belajar Baik, kali ini Pasu nak kongsikan satu teknik belajar yang dipanggil SQRRR teknik belajar SQRRR ni lebih merupakan satu teknik ataupun pendekatan yang kita katakan sebagai question based learning question based learning maknanya kita study ataupun kita belajar berasaskan soalan ini sangat penting. Baik, kita tengok bila kita nak belajar apa-apa bab sekalipun kita mulakan dengan S dulu kita mulakan dengan S tu di sini maksudnya survey survey ni tinjau kita buat tinjauan Alah, macam kita nak pergi buat satu program lah di satu tempat kan kita buat tinjauan dulu tempat tu kemudahan dia macam mana apa yang ada kat situ apa yang tak ada kita buat tinjauan. Kalau dalam konteks kita nak baca buku kita nak study kita buat survey dulu tinjau dulu macam mana cara nak buat tinjauan ni antaranya kita apa yang kita boleh buat ialah katakan bab 5 ada 30 muka surat biasanya dalam mana-mana bab ni dia ada subtopik subtopik 1 2 3 4 5 6 katalah ada 6 subtopik kita pun tengoklah kita buat survey tu secara skimming bacaan laju skim kita tengoklah subtopik 1 apa 2 apa 3 apa 4 apa kalau katakan ada gambar raja ada graf kita ambil perhatian sikit. Baik, apa tujuan kita buat tinjauan ni tak lain tak bukan ialah kerana kita nak dapatkan satu gambaran secara menyeluruh. Gambaran secara menyeluruh ni akan disimpan di bahagian kanan iaitu otak kanan. Perspektif yang kita panggil holistik tadi, menyeluruh. Okey. So kita sudah ada satu gambaran. Baik, yang kedua kita buat Q. Q ni ialah question soalan maksud apa? Setelah kita tinjau, kita cari soalan. Baik, kebanyakan buku-buku teks ni di bahagian belakang ada soalan-soalan. Ada contoh-contoh soalan dan adalah dicadangkan supaya anda menggunakan soalan-soalan peperiksaan tahun-tahun yang lepas. Kalau anda calon SPM, calon STPM anda biasa beli kan soalan-soalan yang lepas-lepas kan yang tahun-tahun yang lepas. Baik, kalau boleh kita gunakan 3 tahun ataupun 5 tahun yang lepas. Carilah soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak pelajari itu Dan kalau pelajar-pelajar yang ambil diploma ijazah di universiti, kita ada soalan-soalan semester lepas so kita carilah. Kalau kita katakanlah kita ambil topik management punya, introduction to management bab 1. Kita carilah soalan-soalan semester lepas yang berkaitan dengan bab 1 baik, bila kita dah dapat soalan-soalan tu, kita buat sedikit analisa lah. Soalan ni tanya tentang apa, soalan 2 pula tentang apa, soalan 3 tentang apa Okey. Lepas tu baru kita buat read. Baru kita baca. Baru kita read, baca. Kita bacalah. Biasanya kalau kita nak study ni, nak belajar, kita akan baca secara intensif lah. Maknanya bacaan perlahan, ayat demi ayat, perenggan demi perenggan. Dan kita beri perhatian kepada keywords ataupun idea-idea utama dan isi-isi penting. Baik, bila kita baca secara intensif ni secara intensif kita cuba juga buat nota lah kalau kita tak buat nota yang detail pun sekurang-kurangnya kita buat nota mind mapping supaya kita dapat gambaran nanti dan kita tahu apa yang kita telah baca, apa yang kita belum baca kan dan ketika kita buat mind mapping tadi kita kaitkan dengan Q tadi dekat atas ni kaitkan dengan soalan. Oh, ini berkaitan dengan soalan 1A tadi. Bila kita tulis baca tengok, oh ini 1B tanya ni. Bila baca, oh ini soalan 2 tadi berkaitan dengan ni. Jadi mana bila kita buat nota tu pun kita berpandukan soalan tadi question tadi kan. Okey. Baik, setelah kita habis baca, katalah 25 muka surat tadi kita dah habis baca, kita dah buat sikit-sikit nota, apa kita patut buat? Kita tengok proses yang keempat iaitu recall. Apa maksud recall? Kita ingat balik. Kita balik, kita tutup buku kita tutup nota kita, kita cuba pejam mata.
Kita recall balik. Katalah definasi. Definasi pengurusan. Bla 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 bla. Sangkut. Sangkut. Kita tak boleh nak define secara keseluruhan. Tersangkut. Mana ada benda yang kita lupa kan? Tak apa. Itu tak jadi masalah. Kita buat R yang seterusnya. R yang seterusnya tu ialah revise. Ulang kaji. So, kita buka balik buku kita buka balik nota kita tengok tadi. Definisi pengurusan kan. Kat mana kita sangkut? Lepas tu kita baca lah. Baca 2-3 kali. Lepas tu kita tutup balik. Kita tutup balik, kita recall semula. Bila kita recall semula, katalah kali kedua, kita dapat definisikan pengurusan ialah bla 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 sampai habis. Dan bila kita tengok balik dekat buku, betul, tepat. Maksudnya apa? Maksudnya anda telah menguasai definisi pengurusan. Lepas tu anda recall pula perkara yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi semua perkara yang anda telah pelajari itu anda cuba recall. Kalau anda tak nak dapat jawapan yang detail pun, sekurang-kurangnya anda dapat bagi dia punya perkara-perkara pokok, idea-idea utama, isi-isi penting secara ringkas. Untuk memberitahu pada diri anda, aku telah baca bab 3, 25 muka surat, aku dah kuasai hampir 80%. Ada 2% ni aku ingat-ingat lupa. Ingat-ingat lupa. Itu tak ada masalah. Sebab anda baru membuat study ataupun belajar kali pertama. Sebab selepas ni akan buat ulang kaji dan sebagainya kan. Baik. Sekali lagi Pak Su nak tegaskan kat sini, teknik SURR ni memerlukan kita, satu, buat survey dulu S. Yang kedua, kita sediakan soalan-soalan tahun-tahun lepas ataupun soalan-soalan semester lepas. Yang ketiga, baru kita baca. So, read tu jatuh nombor 3. Dan ingat kalau ketika kita baca, kita buat nota. Sekurang-kurangnya nota ringkas, peta minda. Kemudian kita recall. Ingat semula. Dan kalau kita ada sangkut kat mana-mana, kita buat revise, recall sehingga kita dapat recall sepenuhnya. Baik. Seterusnya kita tengok pula apakah kelebihan-kelebihan teknik SQRRR ini. Apakah kekuatan dia. Yang pertama, teknik ni ialah satu teknik yang sistematik dan efektif. Dia ada panduan dia. Mula dengan S, kemudian sediakan Q, lepas tu R. Ada mana sistematik. Yang kedua, dia boleh meningkatkan konsentrasi belajar. Bukan mudah kadang-kadang bila kita nak belajar banyak gangguan kan. Macam-macam lah gangguan daripada dalam diri kita, imajinasi, fikir macam-macam, ataupun gangguan daripada luar, persekitaran kan. Baik. Jadi oleh kerana kita guna SURR ni ada Q tadi akan menghalang gangguan-gangguan masuk dalam minda kita. Jadi oleh kerana tidak ada halangan yang banyak daripada luar, so kita akan lebih fokus. Sebab bila kita membaca, kita nak jawab soalan. Bila nak baca, jawab soalan. Bila baca, nak jawab soalan. Q tadi penting. Baik. Yang ketiga, meningkatkan kepahaman dan ingatan. Ini juga berkait dengan Q tadilah. Dengan soalan-soalan tadi, dia akan memandu kita untuk memahami apa yang dipersoalkan. Dalam masa yang sama, dia membantu kita untuk mengingat. Baik, yang keempat, membiasakan diri dengan soalan-soalan peperiksaan. Ini memang sangat-sangat penting lah. Sebab sistem kita di sekolah, di college, di universiti adalah exam oriented. Tak kisahlah apa bentuk exam kali pun, kita akan mahu tak mahu menghadapi ujian, exam dan sebagainya. Jadi bila kita dah biasa dengan soalan-soalan peperiksaan ni, so kita tak rasa janggal. Dan kita kalau kita buat analisa soalan sampailah set 1, set 2, set 3, set 4, kita hampir semua aspek soalan-soalan peperiksaan yang ditanya melibat itu kita dah lalui. Kita dah cuba nak jawab. So ini kita dah membiasakan diri kita dengan soalan-soalan peperiksaan. Dan yang akhir kali ialah meningkatkan penguasaan topik. Ini ada kaitan dengan Q tadi. Ada kaitan dengan kita baca dan buat nota. Dan kita recall, revise. Akhirnya kita menguasai topik itu. Baiklah. Kalau katakan kali pertama anda study bab itu, anda boleh menguasai 70% pada Pak Su, itu pun dah cukup bagus. Cukup bagus. Apatah lagi kalau katakan anda dah baca satu topik sebelum pensyarah ataupun cikgu ajar. Lepas tu bila pensyarah atau cikgu ajar topik tu, anda pun beri perhatian apa semua, boleh naik sampai 90%. Lepas tu balik rumah anda buat nota ringkas lagi, anda cuba jawab soalan lagi, bincang dengan kawan dan sebagainya, boleh naik 100%. Ini yang kita nakkan bila kita belajar, kita dapat apa yang kita inginkan. Kita dapat kuasai apa yang sepatutnya kita kuasai. Baik. Biasalah kan bila Pak Su nak akhiri slot ni, Pak Su akan bagi kata-kata pujangga. Kata-kata hikmah. Baik. Jika anda belajar secara luar biasa,
anda boleh menjangkakan ya keputusan yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar biasa-biasa, kita dapatlah keputusan yang biasa-biasa. Jadi janganlah marah ya kalau orang lain dapat A+, kita dapat B-. Janganlah marahlah ya. Ya. Sekali lagi, jika anda belajar secara luar biasa, ya, anda boleh menjangkakan keputusan yang luar biasa. Ya. Baiklah. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri akan datang. Salam motivasi.